jadi hal, tak jadi masalah untuk kita berdoa setiap masa. Cuma kita ada waktu-waktu yang perlu dan baik untuk kita doa. Sebagaimana kita dah lakukan tadi selepas solat, itu adalah waktu yang baik. Banyak lagi lah kan masa yang menjadi antara waktu yang boleh kita doa sebagai pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mintalah kepada Allah apa saja, kan mengadulah pada Allah Taala ni apa saja, kan jangan tunggu ada masalah. Manusia ni bila ada masalah baru dia ingat Allah Taala, kan itu benda biasa. Kita nak sebut ni itu benda biasa. Bila ada masalah mengadu. Tetapi pada ataupun keadaan yang kita sebut ini, pada Allah Ta'ala setiap masa, setiap ketika. Maknanya dalam keadaan kita terjaga di tengah malam, dalam keadaan kita melakukan kerja, dalam keadaan kita rehat, semua kita boleh guna waktu tersebut untuk berdoa. Tak ada had. Allah Ta'ala tak sebut pun waktu ni boleh, waktu ni tak boleh. Betul doa ni setiap masa. Lagi orang tanya dalam ayam ni kan, dalam ayam tak payah baca kuat lah kan. Dalam hati kita pula, dalam hati dalam ayam kan, tak pergi kat tangan dalam bukan dia. Dalam hati itu sudah cukup daripada kita duk membayangkan benda-benda yang lain. Lebih baik kita berdoa, kan maksudnya tidak ada had doa ini. Sebab tu Nabi sebut kepada kita fas'alillah, maka mintalah pada Allah Ta'ala, kerana itu tempat yang paling utama untuk kita minta. Dan kalau kita lihat lagi tentang minta pada Allah Ta'ala ni, disebut berkaitan dengan minta kepada Allah Ta'ala ini, kita dapati bahawa sebagai hamba, tadi dah sebut sikit tentang adab itu, kita kena jaga lah. Setengah orang kita tengok bila dia doa, bukanlah saya nak sebut ni bukanlah maksud mesti setiap masa kita menadahkan, tidak pasti. Tetapi waktu-waktu khusus yang kita doa, maka dia perlu kita tadah tangan. Menadah tangan ni dengan maksud meminta, Nabi tunjuk kepada kita dengan berbagai cara. Sama ada yang selalu disebut dengan separas dengan bahu kita, ataupun dalam peperangan bila Nabi masuk dalam medan, sebelum menyertai medan perang, turun berperang itu, Nabi pernah mengangkat lebih daripada itu. Maksudnya angkat tinggi, kan? Yang tak ada, kan, yang tak ada contoh Nabi buat ni adalah letak atas paha. Yang tak ada contoh, yang tak tahu tak mana dia ambil, kan? Ambil apa, sama ada kalau jadi imam ni, kita tak nampak lah tu imam letak atas paha ni. Hal lain ni ada belakang kita. Kalau letak atas paha tu, kita pun tak tahu. Bukanlah kita kata, nak kata tak boleh, tak ada contoh lah. Senang nak tak ada contoh. Jadi baik kita buat sebagaimana yang ada contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni tidak perlulah diletak atas paha, angkatlah, akan menunjukkan bagaimana seorang yang nak sesuatu pada Allah Ta'ala itu dia bersungguh-sungguh. Kalau letak atas paha ni nampak macam tak bersungguh, satu. Yang kedua, nak minta ke tak sebenarnya. Adab, maksudnya kita sebut di sini, adab itu tidak ada. Macam mana Allah Ta'ala nak bagi? Kalau kita seorang anak, kita minta main-main dengan ayah mak kita, adakah ayah dan mak kita nak bagi? Dia betul ke anaknya? Kan? Dia minta banyak ni betul ke tak? Kita manusia pun dia persoalkan benda tu. Apatah lagi Allah Ta'ala
adakah dia nak ataupun tidak. Jadi ini adab yang sangat perlu kan, untuk kita mengikut sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tinggal lagi sama ada nak buka nak rapat itu untuk pulang. Dan mengangkat itu ada sunnah, ada petunjuk kan, rapat ke tak rapat ke itu pulang. Tapi yang letakkan bawah ni tak ada kan, doa tak pandai ke ataupun sambil sembang tak ada kan. Lah ni handphone tu cara doa amin dia dulu kan. Zaman canggih ni doa panjang, imam ni panjang, dia buka handphone tengok WhatsApp dia berdoa kan depan buat kita abang ni senang-senang orang kan. Jadi semua ini melibatkan adab. Dan ada ketika doa itu tidak perlu kepada angkat tangan, macam kita sedang bawa kenderaan atau kita melakukan kerja, kita nak masuk bilik air, nak keluar bilik air, takkanlah bila nak masuk sampai depan tu nak kena angkat tangan, tidak perlulah kan. Tapi ada yang perlu kita angkat tangan, macam lepas kita ambil wudu kan, itu adalah tempat yang sabit dengan hadis ataupun keadaan yang sabit dengan hadis menunjukkan perkara tersebut boleh pada keadaan dan waktu tertentu dan tidak perlu pada keadaan dan waktu tertentu. Ini kita sebut sebahagian daripada adab kita berdoa supaya Allah Ta'ala pandang doa kita. Sebab doa ini dia adalah ibadat. Kita dah sebut sabit dengan hadis, dia adalah doa wal ibadah. Sebab tu sebahagian ulama yang keras dia bila bab doa ni dia terus tanya ni doa ni maksud ke tak maksud. Maksudnya doa ni ada contoh daripada Nabi ataupun tidak, ada riwayat sampai pada Nabi ataupun tidak. Kalau tak sampai, ada orang tak buat kan. Kalau dia tak ada contoh daripada sahabat pun dia tak buat, ada sampai begitu. Tapi kita tidaklah nak tunjuk ataupun kita nak mengambil sekeras itu. Yang ada kita ambil dalil umum Allah Ta'ala suruh kan? Dan Allah Ta'ala faham semua bahasa, tak perlu dan bagi mereka yang tak mampu nak hafaz doa dalam bahasa Arab ini, tak apa, cakap bahasa Melayu pun Allah Ta'ala kita faham, bahasa apa pun faham kan? Dan bagi mereka yang membaca doa dalam bahasa Arab, dalam inilah yang dia hafal itu dalam bahasa Arab ataupun diambil daripada hadis ataupun Quran, pastikan sebutan dia betul ataupun kita nak sebut ni teguran biasa saja, sebutan yang betul supaya apa yang kita minta tu pun, yang kita nak tu betul ya kan. Dalam hati tu kita nak macam mana dengan doa yang kita baca. Sebab tu perlu doa yang dibaca itu kena kita fahami, kena tahu. Kalau tak boleh tahu semua yang kita minta tu, semua yang kita baca, contoh kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau tak tahu satu-satu, pokoknya kita tahu apa yang ada dalam kandungan. Kita minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kita tahu cukup. Kalau tak boleh satu persatu, supaya apabila baca doa kita menghayati, memahami. Pasal apa orang tak boleh nak khusyuk ketika doa? Kerana salah satu sebabnya dia tidak memahami maksud. Kan ini satu kerugian. Macam kita sembahyang sama kat solat. Kenapa tidak khusyuk? Salah satu sebab yang disebut ialah kerana tidak memahami maksud. Kalau ni orang buat khusus memahami bacaan dalam solat, supaya apa? Timbul rasa bila baca tu, baca Fatihah tu rasa kan. Bila baca tasbih ketika rukuk, ketika sujud, dia rasa apa sebenarnya kita baca. Itu penting kan.
penting. Bila dah memahami kandungan tu, kita naik lagi tingkat, faham pula satu persatu yang kita sebut tu. Maka lama kelamaan solat kita tu akan jadi sempurna. Bacaan doa kita akan jadi lebih khusyuk, lebih kita bila faham. Memang itulah yang kita nak. Allah Ta'ala lebih suka melihat hamba dia ni. Dan kita yang minta ni, dia minta bersungguh. Dan Allah Ta'ala suruh minta pun dan setiap masa ni. Itu kita dah sebut hadis yang menerangkan tentang doa ni. Allah Ta'ala siang bagaimana, malam bagaimana. Allah Ta'ala tu tunggu, siang tunggu, malam pun tunggu doa. Apa dia? Doa kita. Jadi jangan rasa berat untuk berdoa. Cuma ada di beberapa ni kata fiqh berdoa lah. Kalau kita dalam perjalanan sehingga di area mayat solat, kalau jadi imam jangan panjang berdoa. Kalau nak baca boleh pendek kan, sebab boleh jadi ada orang tempat, mungkin kalau tempat besar tak ada masalah, tempat kita singgah nak solat kan, kena buat RTC tu luar lah kan, luar lah dengan sejuknya. Tapi kalau senang tempat area yang kecil, tempat solat kan, jangan baca doa panjang macam tu. Orang duk tunggu kan, tambah maghrib pula pendek kan, bagi mereka yang singgah untuk solat cukuplah doa yang ringkas ataupun wirid yang ringkas, bagi peluang pada orang lain. Kerana solat itu dia wajib, doa dan wirid itu sunat. Jadi utamakan yang wajib itu. Mana kita bagi peluang pada orang. Saya dengar satu ceramah yang ini lagi popular, muda lagi, Samsul Arif, terdiri Samsul Arif, boleh mampu dia sebut, dia balik daripada Johor, singgah dia abang dah singgah di Melaka kot, dia abang singgah di solat maghrib. Dia kata bila seorang imam ni naik, dia ada dia sebut dulu, cuma nak ambil sikit saja. Bila habis mayang dengan wirid yang panjang, doa yang panjang, orang di belakang ni tunggu nak solat. Jadi masalah. Jadi tidak memahami fiqh lah kita sebut. Bila tengok keadaan itu, fiqhnya ialah meringkaskan, memudahkan. Kerana ada orang lain yang nak melakukan solat di tempat itu, jadi kita utamakan mereka. Bukan kata tak boleh, ini macam dalam masalah wirid ringkas kan, dan doa yang ringkas bagi peluang kepada orang. Ini fiqhnya. Jadi sebab itu balik kepada apa yang kita sebut tentang doa ini yang Nabi suruh kita minta, maka minta pada Allah Ta'ala. Dan kita juga sebut tentang itu tawassul. Dan semua ini berkaitan dengan permohonan, permintaan yang kita nak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu ringkasannya lah. Seterusnya kita tengok gandingan kepada itu pada hadis Rasulullah 91, ta'arraf ila Allahi rafa ya'rifka fi syiddah. Maksud di bawah tu ada kamu kenal Allah Ta'ala pada waktu senang. Allah Ta'ala kenal kamu pada waktu susah. Dengan maksud ingat Allah Ta'ala pada waktu yang kita lapang, kita sihat, kita tak ada masalah. Maka bila datang masalah, datang kesempitan, datang perkara yang menyusahkan ketika kita berada dalam suatu keadaan, ketika itulah Allah Ta'ala akan membantu kita. Maksud dia Allah Ta'ala akan tolong kita. Baik, hadis membicarakan maksud kepada potongan hadis ini. Mereka sebut kepada kita, yakni iaitu tadi tu, ta'arraf ila Allah fi raha
ya'rifka fi syiddati. Makna dia annal abda idza taqallah wa hafidha hududah wa ra'a huquqah fi hali rakhaihi faqad ta'arraf bidzalika ila Allah. Disebut kepada kita bahawa seorang hamba bila dia bertakwa pada Allah, maksud di sini dia jaga, kan, jaga hukum, kan, larangan dan perintah. Kemudian hafizah hududah, jaga tak melanggar ketetapan hukum Allah Ta'ala, wa ra'a huquqah, dan melakukan semua perkara yang menyempurnakan hak seorang hamba pada Allah Ta'ala. Pada waktu dia lapar, dia senang, maka ketika itu faqad ta'arraf bidzalika ila Allah. Dia, maksud dia kenal Allah Ta'ala. Dia tahu apa yang dia buat itu untuk Allah Ta'ala. Ini yang kita nak ni, setiap masa kita berada dalam ibadah, dalam kebaikan yang kita buat untuk dapat kebaikan yang lain yang Nabi sebut kepada kita. Bila kita buat dalam keadaan yang bukan kita susah, kita berada dalam keadaan yang senang, kita ingat semua tu, kita sungguh-sungguh. Macam ni lah kan, bila kita sihat, kita main buat ibadat. Nanti bila sakit, Allah Ta'ala akan bantu. Sebab tu kena ulun lah, cerita dia ulun buat kebaikan ini bila ada masa. Bila main waktu sempit ni, susah. Bila sampai waktu sakit, macam mana kita nak buat? Sebab tu suruh kita ini selagi ada nyawa, dalam keadaan yang lapar, tak ada masalah, maka buatlah sebanyak mungkin kebaikan. Buatlah ibadat ini, bacalah Al-Quran, contoh banyak benda ni. Datanglah, kan, berada dalam majlis ilmu untuk dapat kebaikan. Dan bila kita buat semua ni dalam waktu yang kita senang, waktu kita lapar, bermakna bila sampai satu ketika Allah Ta'ala uji dengan kesempitan, uji dengan kesedihan dan seumpamanya, ketika itu Allah Ta'ala akan bantu kita. Walaupun ujian itu tetap berlaku, tapi Allah Ta'ala bantu kita, kerana kita kenal dengan maksud kita buat ibadat ini semasa kita senang. Berapa ramai orang kita nak sebut, bila dia sempit, susah, masa tu baru dia pergi masjid, kan, main ke sekolah. Ada kisah kawan-kawan, kan, bila isteri dia dah sakit, dengan beberapa sakit sampai simpanan tu semakin kurang, dia tak ada apa lah nak pergi. Lain kali teringat, dia kata ni, aku ni anak kalian sini, boleh ikut minta kat masjid, kan. Jadi dia pergi. Bila pergi, dia kira masjid pun semua dia tak pernah tengok dah. Tu masalah tu. Tak pernah tengok, tak kenal. Kata main mana? Lah, saya duduk sini. Dia kata tak apa lagi, kecil hati pula tu. Teruk kecil ni. Oh, duduk sini lah. Tuan, yang jumpa kami ni ada apa tanya? Dia apa? Dia cerita. Lepas tu, bila dah cerita, pengurusi ni kata tak apa, nanti kami tengok lah, kan. Bila kata macam tu, dia jadi tak seronok. Tak apa, lepas lama ni dia main pula. Macam mana Pak Tuan Haji boleh tak lihat permohonan ni? Kami ni susah sikit, kan. Bila kata macam tu, dia mula telefon. Dia kata, saya ni anak dia. Bila ada masalah, patut saya memang yang saya main ni tempat yang betul. Memang betul lah dia pergi. Masalah dia ialah dia pergi ketika dia susah, masa dia senang. Pasal poin dia tak main. Bila tanya kerja, dia kata kita ni kerja lah ni kan, sibuk bertadan nak main. Masa sihat itu orang tak ada, masa sakit ni ada pula main. Jadi kan kita pun jadi susah nak ni. Kalau orang tanya, jadi susah. Macam mana nak bagi tahu?
Bukanlah tak mau bantu, tapi bila dah terdesak baru teringat kan dekat masjid. Itu pun mai pasal nak minta sumbangan. Dia mai lah bayang kali mai minta. Kita harap mungkinlah dengan berlaku perkara macam ni dia ada keinsafan. Harap lepas tu lah. Tapi nak sebutnya keadaan ini kita boleh lihat dalam kehidupan orang Islam kita sendiri. Bila ada masalah barulah dia dekat dengan masjid. Kita tak tahu, katalah masalah belum selesai, adakah dia terus kekal dengan kelaziman dia mengunjungi rumah Allah Ta'ala, ataupun dia berhenti buat macam biasa. Yang tu satu kelebihan. Tapi kalau dia dengan sebab berlaku masalah tu Allah Ta'ala nak bagi kebaikan pada dia, maka mudah-mudahan terus kebaikan itu dia lakukan. Ini kan kita nak sebut supaya apa? Biarlah waktu kita senang ni kita bersusah pada Allah Ta'ala. Kita senang tapi kita susah untuk Allah Ta'ala. Kerana apabila kita susah, Allah Ta'ala akan bantu kita. Ini yang Nabi sebut, yang rifqa fi syiddah. Allah Ta'ala tahu dia ni, orang ni dia buat kebaikan, masa dia senang tak ada masalah apa semua dia buat. Maka bila dia diuji dengan kesempitan, kesedihan dan seumpamanya, aku bantu dia dapat dua kelebihan. Dan kita tahu orang beriman ini, bila Allah Ta'ala uji, nak meningkatkan iman. Satu dia dapat, yang kedua Allah Ta'ala tolong dia. Dari satu kebaikan dia dapat kan? Bukan senang nak dapat kelebihan ini, melainkan kita melakukan apa yang Allah Ta'ala sebutkan pada kita dan apa yang dianjurkan oleh Nabi dalam hadis ini. Wasara bainahu wa baina rabbahu ma'rifatun khassah fa'arafahu rabbuhu fi syiddah. Jadi ketika ini kata ulama yang menguraikan ini kepada kita, ketika itu dia dan Tuhannya, yang ini dengan Allah Ta'ala ni ada, kita guna bahasa Allah ni, ada chemistry. Budak lah guna chemistry. Dia ada hubungan yang khas. Ada satu sebuah bond, bahasa ni kaya kan, selain daripada hubungan. Dah guna bahasa orang muda ni, ada chemistry kan, maksud tu lah, connection. Ada connection, boleh juga dengan Allah Ta'ala. Ini yang disebut, maknanya Allah Ta'ala tahu lah macam mana pun tetap Allah Ta'ala jaga lah, bantu dia. Disebut begitu. Fa'arafahu rabbuhu, dan Allah Ta'ala akan tahu dia ketika fisyiddah, dia ni berada dalam kesusahan. Wara'alahu ta'arufahu ilaihi fir rakha fanajjahu minasyada'ili bihadhil ma'an. Dan ketika itu bila dia berhadapan dengan apa-apa kesempitan, Allah Ta'ala uji itu sebab nak meningkatkan iman dia, kemudian dia berjaya dengan ujian tersebut. Allah Ta'ala akan bagi dia berjaya. Najahu, bukan najahu fi syada'ili bihadhil ma'an. Allah Ta'ala akan bagi kejayaan pada dia. Wa hadhihi ma'rifatun khassah taqtadi qurbal 'abdi min rabbihi. Dan hubungan connection ni lah yang khas ini antara seorang hamba yang begini dengan Tuhan dia. Semua ini tak berlaku melainkan kerana dekatnya hamba itu dengan Tuhan. Dekat. Cerita buat amal soleh dekat. Kita sebut malam ni cerita dia tentang amal soleh, kerana amal soleh ni lah yang mendekatkan. Bila dia kenal Tuhan dia akan buat ibadat. Kan kita ni bila tahu kita ni hamba, kita akan buat apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Boleh buat. Maka kita ni hamba Allah Ta'ala, kita akan buat apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Menyebabkan jadi baik. Kan tentulah kalau kita kata kita buat perbandingan seorang ketua bila pekerja dia melaksanakan semua, melakukan perkara dengan baik, dengan elok, buat betul-betul, tentulah seorang ketua yang baik ni dia akan semua.
itu contoh yang ada dalam macam ni, bukan hanya di kipas apa dah. Cerita betul ni. Maksudnya pekerja yang benar, yang betul, jujur, bertanggungjawab dengan ketua pun yang sama, yang jujur, bertanggungjawab, maka dia akan lihat nilai siapa yang bekerja di bawahnya dengan baik, dan orang yang di bawah ni juga dapat kebaikan daripada itu. Kan? Jadi beginilah mana Allah Ta'ala bila dia tengok hamba dia sangat ikhlas buat ibadat, ikut pula peraturan-peraturan yang dia tentukan, maka takkanlah Allah Ta'ala tidak memberi kebaikan pada orang itu. Tentulah ada kelebihan dia. Sebab tu disebut di sini, itulah yang hubungan seorang hamba dengan Tuhan ini akan jadi semakin dekat. Wa mahabbatuhu lahu wa mahabbatahu lahu wa ijabatahu li du'a. Menyebabkan akhirnya timbul mahabbah, rasa cinta seorang hamba pada Tuhan dia, dan pada masa yang sama balasan Allah Ta'ala kepada dia ialah menerima doa dia. Doa makbul ni habis kan? Doa makbul ni maknanya orang tu sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Kita tak sebut doa orang zalim yang dizalimi pula, itu satu fadilah yang lain dan perkataan yang lain. Kita nak sebut orang soleh yang dekat dengan Allah Ta'ala ni, doa dia sangat besar. Orang kata apa? Mesin mulut. Itu bahasa kita kan, mesin mulut. Maknanya bila dia kata jadi, bila dia minta, Allah Ta'ala terima. Ma'rifatul abdi rabbihi naw'an. Disebut di sini, kenal seorang hamba pada Tuhan ini ada dua keadaan, dua bentuk. Pertama, ahaduhuma al-ma'rifatul amma. Kenal Allah Ta'ala secara umum. Wahia ma'rifatul iqrari bihi wal tasdiqi wal iman. Jadi yang umum ni, kenal Tuhan yang umum dengan maksud dia iqrar dalam hati, maksudnya dia iktiraf kan, bahawa itulah Allah Ta'ala Tuhan yang dia nak sembah, dan membenarkan apa yang diperintahi. Kita sebut iman lah senang kan? Sebab iman ni ialah takrir dengan hati, kemudian disebut dengan lisan, dibuktikan dengan jawarih, dengan anggota, dengan melakukan ibadat. Dan iman itu umum, maksudnya semua orang beriman dia ada. Siapa yang beriman dengan Allah Ta'ala ni, dia ada yang hubungan kenal Allah Ta'ala secara umum ini ada. Yang kedua dia kata, kenal Tuhan ni, bentuk yang kedua ialah yang kita sebut di awal tadi, ma'rifatul khasah, yang khas, yang mana di sini dia dijelaskan taqtadi mailal qalbi ila Allah bil kulliyah, iaitu kecenderungan hati dia ni cenderung kepada Allah Ta'ala secara menyeluruh hati dia. Mana dia tak pernah tak ingat Allah Ta'ala, itu lah. Setiap masa hati dia ni ingat kepada Allah, setiap masa, tak pernah lalai. Ini orang yang kedudukan yang hebat. Hati tak lalai, sangat hebat. Kita ni Batam ni sini kan, ada kan, bila sonok-sonok tu lupa Allah Ta'ala. Bila sonok-sonok ni lupa, kadang-kadang buat benda-benda yang jahat kan, benda-benda yang melanggar perintah. Itu manusia yang biasa, yang amal tadi. Tapi yang khasah ini, dia setiap masa, setiap ketika hati dia ni hidup ingat Allah Ta'ala. Dan disebut juga di sini wal inqita'i ilaihi wal tama'ninati bi dzikrihi. Jadi maknanya hati dia ni, dia putus dengan benda lain, dia tak ada ingat dah dengan benda lain, dan sentiasa tenang mengingati Allah. Wal haya minhu wal haibatu lahu wa hadhihi ma'rifatul khassa allati yaduru haulaha al-arifun. Jadi di sini disebut kepada kita semua bentuk yang dinyatakan tadi kan, hati yang begini, yang sentiasa ingat pada Allah, tenang kan, timbul rasa
yang dekat dengan Allah Ta'ala, semua ini adalah orang yang disebut sebagai al-arifun, kenal Allah Ta'ala. Yang kata ma'rifatullah, mengenal, dia kenal Allah Ta'ala. Adakah benda ni mustahil? Tidak. Kita boleh, orang awam pun kan, dengan mujahadah dia, dengan sungguh-sungguh dia, Allah Ta'ala bagi kan. Jadi sebagaimana ni, tak mesti kita nak kena hebat-hebat dan setengah tu nak kena mesti kau sebab ada orang mensyaratkan mesti pakai macam ni, mesti begini, mesti begini. Dalam ini tak sebut pun perkara yang macam tu. Maknanya kita memenuhi tuntutan yang kita sebut, jaga ihfazillah yahfazka, jaga semua perintah dan larangan Allah Ta'ala. Maksudnya kita pakai tutup aurat apa semua elok. Kemudian kita buat semua yang Allah Ta'ala tentukan bagi hamba, dan kita buat elok, maka kita ni jadi orang yang soleh. Okay. Duduk dalam keluarga yang baik, dalam masyarakat yang baik, berkawan dengan mereka yang baik, cari kawan-kawan yang boleh mendekatkan diri kita pada Allah Ta'ala. Semua itu adalah bentuk yang kita nyatakan tadi, dia bawa kepada mengenal Allah Ta'ala semakin dekat, dan dia bentuk yang kedua yang kita bincang. Penting juga kan kita duduk dalam kejiranan yang baik, supaya kita juga jadi baik kan. Kena syukur banyaklah kalau jiran yang ada depan belakang kiri kanan tu baik. Dan bukan semua orang dapat ni. Ada orang dapat jiran kurang baik, susah dah dia. Paling-paling boleh. Ada orang dapat kawan yang tak baik kan, di tempat kerja apa tak baik, susah nak ajar, susah nak buat. Bila dapat kawan yang baik, dunia dapat kebaikan, akhirat pun dapat. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, dia sebut tentang al-ashabus, tentang kawan yang baik ni, al-ashabus salihun, tentang kawan-kawan yang soleh. Kita ingat bila sebut tentang kawan. Kata Imam Hasan Al-Basri, kawan yang baik ni, dia bagi kebaikan dunia sampai akhirat tu, dia boleh bawa kawan dia masuk dalam surga. Sampai macam tu. Jadi bila persoalan tu dikemukakan oleh Imam Hasan Al-Basri, jadi orang tanya, macam mana yang dimaksudkan kebaikan kawan yang baik ni boleh sampai memindahkan orang yang berada, orang yang memberi kebaikan sehingga bawa dia masuk syurga. Jadi kata beliau, bila kita ada kawan yang baik, kita gembira dengan mereka kan di dunia, dan kita dapat kebaikan, maka bila berlaku kiamat, kita mati apa semua, dibangkitkan, dihisap amalan dan dimasukkan dalam, boleh jadi syurga atau neraka. Bagi yang masuk syurga, kita tahu dalam syurga ni antara perkara yang menjadi hiburan orang yang ada dalam syurga ni ialah dia flashback yang dia buat dia hidup atas dunia. Flashback, dia suka cerita, dia kata dulu kita duduk di mana, khusus dulu. Dulu kita kerja dengan kita kerja ni, ahli syurga ni mesti faham. Ini hiburan ahli syurga. Akan cerita balik benda-benda yang berlaku masa dia hidup. Dan dulu kita belajar di mana, kan, di universiti mana, di sekolah mana, dia kan benda tu akan disebut. Kemudian bila sembang dia tak ingat lah. Ni bukanlah guna bahasa tu, tak ada lah semua sekarang ni. Dia guna untuk mudah kita faham. Kita, bukan kita ada kawan seorang kan? Kita ada lah, pergi cari lah. Tak ada. Kan? Katalah dia sembang cerita yang duduk di kampung susun. Cari-cari dia lah. Tak ada seorang pun pergi lah. Tak ada masuk semua. Contohnya ni,
Itu contoh yang Imam Hasan Basri beritahu. Saya contohkan pada tuan. Dan kita yang ramai-ramai pada ni mana soal? Kan tengok ni ada ni, tak ada soal. Bukan tak ada mati ni cerita masuk juga. Tak ada soal. Bila tak ada ini di mana? Akan timbul soalan tu. Dan kita tahu ahli syurga dia tak akan sedih. Ahli syurga dia tak sedih. Dan tak, Allah tak akan bagi dia sedih. Jadi bila tercari-cari ni, bagaimana? Bila tanya, barulah tahu. Kata kawan tu ada di neraka. Kan dah cari-cari tu, tak ada lah syurga ni. Syurga bertingkat-tingkat ni, tak ada. Maka tanyalah, kan? Tanya, akhirnya dapatlah jawapan bahawa ada di dalam neraka. Tidak ada dalam neraka, maksudnya nak timbul sedih. Itu kawan dia. Allah Ta'ala suruh malaikat bawa kawan tu sujud. Bawa kawan tu syurga. Ahli neraka ni terikut. Dia ni macam mana boleh pergi ke syurga? Adakah bapa dia mati syahid? Tak juga. Adakah dia ni orang yang buat kebaikan yang banyak? Tak juga. Rupanya kerana kawan yang ada di dalam syurga itu memindahkan dia ke dalam syurga. Besar kan benda yang kita nampak macam biasa, nampak macam remeh saja, tetapi kerana kawan yang baik, dia berjaya memindahkan kawan. Dengan sebab kawan tu saja Allah Ta'ala pindahkan. Ini disebut oleh kata Imam Hasan Basri ini dipetik ataupun diceritakan oleh Dr. Al-Harifi. Ini seorang khatib yang sekarang semakin terkenal di Arab Saudi. Sebab tubuh dia walaupun pendek, tapi sangat bermakna. Dia cakap ni dalam khutbah, dia sebut ni dalam khutbah di Arab Saudi lah. Kadang kita dengar memberi makna yang sangat baik. Maknanya kalau kita jadi jiran, biar jadi jiran yang baik, jadi pekerja yang baik, jadi kawan yang baik. Sebab kita nak dengan sebab kebaikan itu boleh mengubah perkara yang buruk kepada yang baik. Sampai begitulah kelebihannya. Jangan betul sikit ya. Dia masuk benda lain kan? Baik. Kata Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala sebut kepada kita, Inna Allah ma'al ladhina taqaw Walladhina hum muhsin. Yang lebih daripada itu, Allah Ta'ala ini bersama dengan orang yang bertakwa dan mereka yang melakukan kebaikan. Dan ini penegasan Allah Ta'ala kepada kita supaya jadi orang yang begini, orang yang sentiasa ingat Allah Ta'ala, melakukan kebaikan pada waktu yang lapang. Ini bentuk keadaan orang yang salah satu sifatlah orang yang bertakwa, yang sentiasa melakukan kebaikan. Dan yang lain yang disebut kepada kita lagi dalam perkara ini ialah disebut ma'rifatullah. Kenal Allah Ta'ala juga. Dia kata ada namu'an, ada dua jenis kenal Allah Ta'ala. Tadi kenal hamba kepada Tuhannya, yang ni kenal Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala kenal kita ni ada dua bentuk. Pertama, macam tadi lah, dia buat pembahagian yang macam tadi juga, ma'rifatul amma, kenal Allah Ta'ala secara umum, dan kenal Allah Ta'ala ni secara khas. Yang kata umum ni, Allah Ta'ala kenal kita, wahiyya ilmuhu subhanahu bi'ibadihi, iaitu Allah Ta'ala kenal dengan maksud Allah Ta'ala tahu ni hamba dia, ni hamba ni hamba tidak beriman, ni hamba yang beriman. Allah Ta'ala kenal kan? Itu jelas. Dan waqtilahu ala ma asirruhu wa ma a'lanuhu, maksudnya. Dan bagaimana juga Allah Ta'ala kenal
dalam keadaan dia ini nampak jelas dengan maksud tidak sembunyi, dan dalam keadaan sembunyi. Macam mana pula Allah Ta'ala tetap tahu, dalam keadaan kita ni duduk seorang-seorang ataupun dengan orang yang ramai. Dan yang khas ini yang kita nak sebut ialah bagaimana Allah Ta'ala ini kasih kepada hamba. Yang ni yang khas. Yang tadi kenal umum, yang ni kenal dalam bentuk yang khas kerana Allah Ta'ala suka, cinta kepada hamba-Nya. Wa taqribahu ilaihi wa ijabatan du'aihi wa inja'ahu minasyadari. Macam mana juga Allah Ta'ala kenal dia kerana hampir Allah Ta'ala dengan dia. Tadi dia dengan Allah Ta'ala dekat, ni Allah Ta'ala dengan dia dekat. Kemudian Allah Ta'ala memakbulkan doa dia. Ni yang kita sebut, Allah Ta'ala ni kenal hamba ni. Bila Allah Ta'ala memakbulkan doa, maknanya orang ini dekat dengan Allah. Begitu juga bila dia berjaya dalam apa-apa ujian, dia ini orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Dan begitulah keadaan dia. Dan disebut di sini, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kata selagi hamba aku ni mendekatkan diri kepada aku dengan nawafil, buat amal yang kita sebut sebagai sunnah, nawafil. Dan lebih rujuk pada nawafil ni solat malam. Walaupun masuk umum dia apa-apa ibadat yang mendekatkan diri, tapi ada yang lebih mengkhususkan kepada solat malam. Abang boleh tak buat kedok lah. Kan semua tahu tak abang pun kita tahu angkit lah buat kedok. Tapi nak sebut di sini hatta uhibbahu, maksudnya kalau dia boleh buat, tak apalah kalau kita tak ambil yang masuk umum tu, perkara sunat. Kan solat sunat, ba'diyah, baca Quran, semualah kita kira itu. Bila dia buat itu, maka Allah Ta'ala akan kasih kepada dia. Sebab tu bila buat ibadat ni, ialah betul lah kita kira dari sudut fiqh, hukum kena kira juga lah, ni wajib, ni sunat. Tetapi janganlah bila kata ni kita dah buat wajib, kena buat wajib, betul kita kena buat benda yang wajib, tapi jangan abaikan yang sunat. Kerana apa? Bagi mereka yang memahami hal ini, ungkapan yang biasa disebut, kita buat ini pada siapa tu ya? Pada Allah Ta'ala. Jadi buatlah. Kadang sebab orang ni dia suka lah, dia kata ni sunat saja, macam meremehkan. Bukanlah kita kata ni kan, tapi bila kata sunat dalam bahasa kita, dia adalah sunnah Nabi buat. Siapa yang Allah Ta'ala paling suka? Nabi dia, Muhammad kan? Bila kita tiru Nabi, suka, Allah Ta'ala suka kita. Kita buat itu pada siapa? Pada Allah Ta'ala. Maksudnya kita buat kebaikan itu atas perintah. Tentulah semua ini akan mendatangkan kebaikan. Sebab itu disebut hatta uhibbahu, sehingga sampai aku suka. Orang yang buat kebaikan ni, dia akan dapat. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku suka dekat dia, kuntu sami'ahu, maka aku akan dengar apa yang dia minta. Dan alladhi yasma'u bi, yang dia dengarkan kepada aku dengan apa yang dia dengar. Wa basarahu, dan aku tengok dia, alladhi yubsiru bi, dengan apa yang dia tengok. Maksudnya semua ni Allah Ta'ala jaga ni. Dia dengar apa ni, bila Allah Ta'ala sebut aku dengar apa yang dia dengar, aku tengok dengan apa yang dia tengok, dengan maksud Allah Ta'ala jaga dia ni. Telinga dia akan dengar benda yang baik, kan, mata dia akan memandang benda yang baik. Wa yadahul lati yabtishu biha, juga tangan dia. Ini adalah kebaikan yang orang lakukan. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dia berjalan itu bukanlah maksud. Tadi orang salah faham lah, takut sampai satu fahaman yang tak komplit kan, sehingga sebut kita Tuhan ada dalam diri dia. Betul lah kan? Ini nak sebut, nak kata kebersamaan
Allah Ta'ala ni akan sentiasa bersama dengan dia. Cuma nak habang di sini, kenapa dia gunakan lafaz-lafaz begini? Nak sebut bila dia tengok dia ada pandangan, itu pandangan dia akan tengok benda yang baik, benda yang tidak dilarang. Dia dengar benda yang baik, yang bukan menyalahi syariat. Dan dia berjalan pergi ke tempat yang baik. Ini yang maksud kepada apa yang kita bincang. Fala in sa'alani, bila dia minta, la u'tiyanna, aku akan beri. Dalam lafaz ini disebut pasti akan aku perkenankan. La u'tiyanna. Kan bila dia minta, diperkenankan. Wala in ista'adani, bila dia minta lindung kepada aku, la u'idhannahu, aku akan lindungi dia. Ini sampai ke peringkat itu. Jadi boleh tak kita pelik? Tak mesti. Siapa pun, yang penting dia adalah orang yang melakukan amal soleh dengan ikhlas, buat. Dan buat ini pada waktu yang kita senang. Boleh dapat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wala in da'ani la ujibannahu. Kalau Allah dia berdoa pada aku, pasti akan macam tadi akan berkenankan. Maksudnya dia seru aku. Allah Ta'ala, apa yang Nabi sebut dengan lafaz ini, maka Allah Ta'ala akan menyambut seruan itu. Besarnya kelebihan yang ada. Ini yang boleh kita bincang untuk pada ini. Sekarang sampai kepada ta'arraf ila Allah fi ar-rakhai ya'rifka fi syiddah. Jadi mudah-mudahan yang kita sebut malam ini walaupun pendek, tetapi ada manfaat untuk kita semua jadi orang yang sentiasa mohon, meminta pada Allah Ta'ala. Bila sa'alta fas'alillah, minta pada Allah Ta'ala dengan bersungguh-sungguh, dengan adab. Kemudian buatlah ibadat pada Allah Ta'ala semampu mungkin, dalam keadaan kita ni masih diberi kesenangan, kelapangan. Dan mudah-mudahan semua ini membantu kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang baik, yang soleh, dengan amal yang ada. Mudah-mudahan Allah Ta'ala izinkan kita berada dalam syurga Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.